Keputusan rayuan Najib mendukacitakan. Isu papan tanda ahli PKR kini dari Bangladesh. Pelik, kenapa Najib sahaja yang disabitkan kesalahan? Calon PRN Sarawak tarik diri kerana bersatu. Armada semakin tenan di mana Wan Faisal? Majlis Kerja Tertinggi UMNO menyatakan rasa duka cita terhadap keputusan mahkamah melibatkan bekas Presiden parti itu, Najib Razak di Putrajaya. Dalam kenyataan dikeluarkan, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, parti itu berharap Najib akan diadili dengan saksama apabila kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Persekutuan selepas ini. Mesyuarat MKT UMNO yang diadakan pada malam 8 Disember telah membuat keputusan antara lain menzahirkan rasa duka cita terhadap keputusan rayuan kes Datuk Seri Najib Razak, katanya. Hal itu kerana, menurut Ahmad, ramai beranggapan kes mahkamah melibatkan beberapa tokoh yang dituduh selepas pilihan raya umum lalu bermotifkan politik. Tanpa hilang rasa hormat kepada keputusan mahkamah rayuan tersebut, MKT UMNO berharap agar keputusan rayuan beliau Najib di Mahkamah Persekutuan kelak dapat diadili dengan saksama kerana ramai beranggapan bahawa beberapa tokoh yang dituduh selepas PRU ke-14 adalah kerana bermotifkan pendakwaan politik. UMNO percaya sistem kehakiman negara perlulah sentiasa menjunjung prinsip keadilan yang tinggi, katanya. Najib gagal dalam rayuannya untuk membatalkan sabitan di Bot Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung 7 pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Ahli Parlimen pekan itu didakwa atas tuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dana syarikat SRC International Sdn Bhd bernilai RM42 juta. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 kemudian memutuskan Najib dihukum penjara 12 tahun dan denda RM120 juta. 3 hakim mahkamah rayuan yang bersidang kemudian sebulat suara memutuskan permohonan Najib itu ditolak. Bagaimanapun, Najib sudah mengarahkan pasukan peguamnya untuk membawa kes tersebut ke mahkamah tinggi di negara ini, iaitu Mahkamah Persekutuan. Dalam kenyataan sama, Ahmad juga memberitahu Perhimpunan Agung UMNO 2021 akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur pada 13 hingga 15 Januari 2022 secara hybrid. Ahli Parlimen Pontian itu juga menyatakan UMNO berterima kasih kepada semua jentera parti di pelbagai peringkat yang membantu memenangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini. MKT berharap kepimpinan Kerajaan Melaka yang baru dapat melaksanakan tugas sehabis baik bagi memastikan kemajuan rakyat, katanya. Ketua PKR Kuala Selangor Juwairia Zulkifli memohon maaf kerana beberapa papan tanda rentang parti itu sekitar Kuala Selangor menggunakan tulisan Bangladesh di samping bahasa kebangsaan. Juwairia berkata, terdapat kesilapan dalam cetakan papan tanda tersebut. Saya merasa kesal di atas isu kesilapan cetakan bahasa pada papan tanda ranting cabang Kuala Selangor yang telah dipasang di beberapa lokasi. Tindakan segera pembetulan sedang dijalankan. PKR cabang Kuala Selangor memohon maaf di atas kesilapan yang tidak seharusnya berlaku berkaitan dengan isu ini, katanya, yang juga anggota Dewan Undangan Negeri kawasan itu. Beberapa gambar beredar di media sosial menunjukkan penggunaan bahasa Melayu dan Bengali yang merupakan bahasa rasmi negara Bangladesh. Ia mencetuskan kemarahan dan rasa tidak puas hati termasuk di kalangan ahli parti tersebut. Sementara itu, terdapat juga beberapa papan tanda lain menggunakan bahasa Melayu, Cina dan Arab. Bagaimanapun, tiada bahasa Tamil dipaparkan. Semakkan Portal Malaysia kini pula mendapati bahasa Cina yang diguna itu tidak masuk akal susunannya dan dipercayai diperolehi melalui kemudahan Google Translate. Dalam kenyataannya, Juwairia berkata, PKR Kuala Selangor sentiasa mengangkat prinsip keadilan dan kepedulian untuk seluruh rakyat serta menghormati kepelbagaian bangsa dan agama. Mahkamah Persekutuan digesa mempertimbangkan segala keterangan mengenai kes Najib Razak berhubung dana SRC International termasuk hasil siasatan beberapa pemain utama dalam penyelewengan dana 1MDB, kata seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Rahman Dahlan berkata, pendedahan bekas Peguam Negara Tommy Thomas dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai pembabitan beberapa individu besar membuktikan terdapat fakta yang jelas yang tidak boleh ditolak ke tepi begitu saja berhubung perbuatan rasuah melibatkan wang bernilai jutaan ringgit. Saya berharap sangat Mahkamah Persekutuan memberi pertimbangan terhadap beberapa perkara yang timbul, iaitu kenyataan SPRM terhadap beberapa individu yang didapati berkompromi sebab mereka adalah players dalam hal ini. Perkara itu perlu diberi masa untuk diambil maklum secara terperinci kerana semua ini berkait
katanya kepada portal FMT. Beliau mengulas keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan sambitan dan hukuman terhadap Najib Razak atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International. Pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu di Mahkamah Persekutuan, namun butiran lanjut tidak diketahui. Bulan lalu, Thomas mendedahkan bahawa siasatan terhadap bekas Gabenor Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz dan suaminya Taufik Aiman berhubung skandal 1MDB tidak selesai atau ditutup semasa pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Rahman yang juga bekas ahli Parlimen Kota Belud berkata tindakan mensabit dan menjatuhkan hukuman kepada Najib tanpa menyiasat terlebih dahulu dakwaan rasuah membabitkan keluarga Zeti mencetuskan tanda tanya dalam kalangan pelbagai pihak. Sepatutnya apa yang dikatakan itu disiasat dahulu, sama ada apa yang mereka, Zeti dan beberapa individu yang disebut buat itu beri kesan atau tidak terhadap kes Najib. Benda ini dah panas. Mengapa mereka tidak dipanggil atau diambil tindakan? Rakyat nak tahu ada tak hubungan kes ini dengan kes Najib, katanya. Rahman berkata beliau sebelum ini menggesa agar keputusan mahkamah terhadap kes Najib ditangguhkan agar penilaian menyeluruh kes berkenaan dapat dilaksanakan dengan teliti. Apa salahnya buat dulu siasatan terhadap individu yang disebut dalam kenyataan SPRM? Rakyat membaca dan ia akan beri impak negatif kepada badan kehakiman. Lengkapkan siasatan baru boleh buat keputusan. Ini melibatkan bekas Perdana Menteri. Kenalah ada sedikit keprihatinan, belas kasihan dan peri kemanusiaan kerana kes ini besar. Apa salahnya tangguh sebulan 2 lagi untuk tengok betul-betul, katanya. Dalam kenyataan selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, UMNO menyuarakan rasa duka cita terhadap keputusan rayuan kes rasuah SRC International membabitkan Najib dan menyuarakan harapan keputusan di Mahkamah Persekutuan kelak dapat diadili dengan saksama. Setiausaha Agungnya Ahmad Maslan berkata, tanpa hilang hormat kepada keputusan Mahkamah Rayuan itu, ramai menganggap tuduhan melibatkan beberapa tokoh selepas pilihan raya umum ke-14 adalah bermotifkan politik. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyifatkan tindakan Ali Biju menarik diri daripada bertanding pada pilihan raya negeri Sarawak sebagai langkah terpuji. Beliau berkata, pengorbanan yang dilakukan oleh Ali amat besar artinya kepada persefahaman yang telah dicapai antara Bersatu dan Gabungan Parti Sarawak GPS di Sarawak. Saya amat mengalu-alukan keputusan Ali untuk menarik diri daripada bertanding sebagai calon bebas di Dun Krian. Ini termasuk persefahaman bahawa Perikatan Nasional yang diwakili oleh Bersatu akan mengambil bahagian dalam pilihan raya umum ke-15 di Sarawak, katanya dalam satu kenyataan. Muhyiddin menyambut baik sokongan Ali kepada calon-calon GPS yang bertanding di Krian, Kelakar dan Kabung yang kesemuanya berada di dalam kawasan Parlimen Saratok. Terdahulu Ali mengumumkan menarik diri daripada bertanding pada PRN Sarawak susulan akur dengan nasihat Muhyiddin. Ali yang juga Timbalan Menteri Tenaga dan sumber asli itu berkata beliau mengisafi keputusan bertanding akan menjejaskan hubungan baik antara Bersatu dengan GPS. Sebelum ini Bersatu mengumumkan parti itu tidak bertanding pada PRN 12 Sarawak dan berikrar memberi sokongan penuh kepada GPS pimpinan Abang Johari. Namun parti berkenaan dikejutkan dengan tindakan Ali bertanding sebagai calon bebas. Ali menyandang kerusi Krian sejak 2011 dan juga ahli Parlimen Saratok selepas menang sebagai calon PKR, namun kini menyertai Bersatu susulan langkah syariatan. Armada bagaikan retak menanti belah. Itu pandangan Bendahari Biro Antarabangsa Armada Nasional Syaiful Irfan Anang. Bekas Ketua Armada Terengganu itu mendakwa Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal gagal sebagai Ketua Armada Nasional untuk membawa sayap pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia ke satu tahap yang memuaskan. Selepas beberapa siri kekalahan Bersatu dalam PRK dan PRN, kita boleh melihat sejauh mana tahap pencapaian hasil gerak kerja politik beliau sebagai Ketua Armada Nasional adalah sangat mengecewakan dan kemerosotan penyokong parti dalam kalangan anak muda. Wan Faisal sepatutnya menggunakan momentum dan peluang beliau apabila menang pada pilihan parti yang lepas untuk terus memperkasakan parti tanpa berlengah lagi. Ketika itu parti berada dalam keadaan di mana ahli-ahli masih lagi bersemangat dengan slogan nafas baru yang beliau bawa ketika pemilihan dan berharap ianya tidak sekadar slogan retorik dan yakin beliau mampu untuk membawanya kepada Armada dan juga Parti Bersatu secara keseluruhan. Namun jelas terbukti beliau gagal untuk membawa nafas baru. Sebaliknya, nafas hapak pula yang dibawa apabila Armada tidak lagi diminati golongan muda termasuk juga mahasiswa yang semakin menjauh daripada Parti Bersatu yang satu ketika dahulu 55% daripada keahlian adalah terdiri daripada golongan muda dan mahasiswa, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Syaiful,
Kelab Bunga Raya, sebuah kelab mahasiswa luar negara yang mesra kepada Parti Bersatu di bawah Esko Antarabangsa Armada Nasional, sebelum ini telah berjaya ditubuhkan di 9 buah negara dan sepatutnya akan ditubuhkan lagi di 2 buah negara, iaitu di Belgium dan Australia. Namun terbantut setelah Wan Faisal mengambil alih tampuk kepimpinan Armada Nasional. Malah Kelab Bunga Raya juga telah dikuburkan sepenuhnya kerana kononnya beliau ingin menubuh satu lagi persatuan mahasiswa yang baru. Namun sehingga ke hari ini, bayang kelab atau persatuan masih lagi tidak kelihatan. Nama pun belum difikirkan. Ianya jelas satu bentuk kerugian yang nyata kepada Armada dan Parti Bersatu. Apatah lagi apabila undi 18 akan dilaksanakan kelak dan beliau masih lagi terpinga-pinga dan hayal dengan kedudukan dan jawatan selaku seorang senator dan timbalan menteri, seolah-olah jawatan itu akan kekal abadi. Syaiful menasihati Wan Faisal supaya munasabah dan segera bergerak pantas dalam memperkasakan kembali Armada. Sudah sampai masanya beliau terkejut dari tidur yang lena dan segera menunaikan kewajipan untuk membantu memulihkan semula sokongan yang semakin layu, kerana kita tidak mahu kita hanya menunggu sokongan turun dari langit tanpa berbuat apa-apa, katanya.